Prihatin Tahfiz Selangor ni tercetus apabila sejak 3 tahun yang lepas untuk membantu mahat-mahat tahfiz. Selangor memerlukan dana sebanyak 17 juta untuk menampung kos untuk 350 mahat tahfiz di seluruh negeri Selangor. Kos untuk setiap mahat adalah di antara RM30,000 sehingga RM70,000, merangkumi kebenaran merancang, pelan pembangunan, tukar syarat tanah dan kos-kos yang berkaitan. Objektif utama tabung prihatin tahfiz Selangor yang pertama adalah untuk membantu mahat-mahat tahfiz persendirian untuk membayar kos konsultan bagi menyediakan dokumen kebenaran merancang dan juga pelan bangunan. Dan objektif yang kedua adalah untuk membantu mahat-mahat tahfiz persendirian membayar kos bagi tukar syarat tanah dan juga yuran-yuran yang berkaitan. Objektif yang ketiga adalah untuk membantu mahat-mahat tahfiz yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Objektif yang keempat adalah untuk membantu para pengusaha, para mudir, para asatizah dan para pelajar itu sendiri yang ditimpa musibah. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita menyokong usaha PITAS untuk tabung prihatin tahfiz Selangor untuk membantu mahat-mahat di Selangor. Sama-samalah kita melahirkan generasi Al-Quran yang profesional, di mana tidak mustahil satu hari nanti Perdana Menteri kita adalah dari mereka yang penghafal Al-Quran. Assalamualaikum, saya Piu Hafiz selaku pengurusi Persatuan Institusi Tahfiz Al-Quran Negeri Selangor PITAS. Alhamdulillah, sejak 25 tahun yang lalu, pelbagai sumbangan dan wakaf orang ramai dapat membangunkan lebih 400 mahat tahfiz di negeri Selangor dengan jumlah 22,000 para hufaz. Tetapi isunya 350 tahfiz beroperasi secara pendaftaran sementara jaiz tanpa sijil menduduki bangunan daripada pihak PBT. Oleh demikian, saya dengan ini merendah diri merayu kepada hartawan dan dermawan untuk sama-sama membantu. Misinya bukan memperkasa, tetapi menyelamatkan 350 tahfiz menjelang 2022 melalui tabung prihatin tahfiz Selangor yang diluluskan oleh JAIZ dan MAIZ. Sebarang maklumat lanjut boleh layari tabungtahfiz.com. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين رسول سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا نبي يا رسول سلام عليك يا نبي يا رسول سلام عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.
That's why I won't cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt. The Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini dapat kita bersama dalam siri Bicara Hufaz pada kali ini, dan insya-Allah kita pada hari ini pada 11 Jun 2021 dapat kita masih lagi dalam tempoh lockdown, dan hari ini telah dimaklumkan tempoh lockdown telah dilanjutkan sehingga 28 Jun, tambah lagi 14 hari 2 minggu, tempoh yang sangat panjang. Jadi alhamdulillah dalam tempoh lockdown ini kita berada di rumah, kita perbanyakkan majlis-majlis seumpama ini supaya kita dapat menyemarakkan lagi situasi lockdown ini dengan program-program seumpama ini. Kita mungkin tak boleh nak lawan dengan program-program di televisyen, namun melalui alternatif ini kita dapat siarkan kepada ramai orang di luar sana. Kalau pun tak tengok melalui live, mungkin rakaman ini akan ditengok. Biasanya saya tengok kalau Bicara Hufaz yang minggu lepas, lebih kurang 5,000 lebih juga yang singgah dan melihat walaupun tidak secara live, secara rakaman program ini. Jadi kita menyemarakkan lagi dalam tempoh lockdown ini supaya
lebih banyak lagi program-program seumpama ini akan terus berada dalam Facebook, dalam streaming dan lain-lain. Jadi sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, saya jemput kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dan tolong share live kita ini kepada kawan-kawan kita, share kepada rakan-rakan kita di luar sana, ke dalam WhatsApp group Taman, WhatsApp group persatuan-persatuan, NGO supaya lebih ramai lagi dapat bersama kita pada malam ini sebelum kita memulakan program kita pada hari ini. Jadi insya-Allah supaya program kita ini lebih ramai yang dapat maklumat lah. Dan untuk makluman, program Bicara UFAS ini memang kita siarkan. Ini kali kedua dalam tempoh lockdown ini. Insya-Allah kita akan bersiaran pada tiap-tiap minggu pada hari Jumaat dengan pelbagai topik yang akan dibicarakan oleh ahli-ahli panel yang kita jemput. Jadi kita akan adakan pelbagai tajuk insya-Allah supaya lebih ramai orang dapat maklumat, terutama perkara-perkara berkaitan tentang institusi tahfiz. Dan kita melalui Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia bersama dengan ahli-ahli gabungan, PITAS, Pematap, Permata-Permata Negeri dan NGO yang lain dalam persatuan-persatuan tahfiz ini sentiasa bergerak, sentiasa cuba untuk pergi jauh ke depan supaya kita dapat bersama dengan masyarakat insya-Allah. Jadi saya jemput lagi tuan-tuan dan puan-puan, sementara ahli panel kita bersedia, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama kita pada malam ini. Saya harap live kita ini clear, tidak ada sebarang gangguan lain. Mungkin kadang-kadang cuaca tidak mengizinkan, jadi kita harap live kita pada malam ini akan lebih baik. Jadi kita jemput tuan-tuan dan puan-puan supaya dapat saksi dan sama-sama share insya-Allah semua maklumat-maklumat kita. Tolong sebarkan lagi sebelum kita mulakan pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat penting, yang dah lama dah kita berbicara tentang topik ini, tapi dalam senario untuk berkaitan dengan para hufaz ni mungkin jarang kita berbicara, iaitu kita akan berbicara berkenaan tentang isu COVID-19 ni dan juga isu vaksin yang begitu hangat diperkatakan oleh masyarakat Malaysia. Kita akan bercakap tentang isu ini dan dalam perkara ini kita akan melihat apakah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh institusi tahfiz, peranan yang dimainkan oleh hufaz itu sendiri. Jadi insya-Allah bersama kita pada malam ini dua orang panel yang cukup berkaliber, cukup sesuai untuk mengulas tajuk yang sangat penting ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita bersama pertamanya dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadil Ad-Doktor Ustaz Muhammad Yusri Mazlan Al-Hafiz. Beliau merupakan imam besar Masjid Negeri 9. Assalamualaikum Ustaz dan selamat datang ke program kita pada malam ini. Ustaz Yusri ini merupakan sahabat saya juga. Dahulu sama-sama berkhidmat di Darul Quran Jakim. Alhamdulillah bintang Ustaz Dr. Yusri ni dia bersinar-sinar, panggil ke negeri dan alhamdulillah sekarang ni berada sebagai imam besar Masjid Negeri. Jadi beliau insya-Allah akan mengupas banyak perkara isu COVID dan juga vaksin ni dari sudut agama, dari sudut pandang seorang hufaz sendiri. Jadi beliau akan mengulas insya-Allah. Manakala ahli panel kita yang kedua, orang muda iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Ad-Doktor Tuan Muhammad Akmal Hakim bin Tuan Mazri. Beliau merupakan pegawai perubatan, doktor sebenar, bukan berdoktor PhD ni. Ini memang pegawai perubatan daripada Klinik Kesihatan Tanah Merah Melaka. Jadi selamat datang Dr. Akmal bersama kita pada malam ini, dan beliau juga merupakan seorang al-hufaz, seorang hafiz Quran. Sangat bagus ingatannya. Kalau akan datang kita boleh jemput beliau untuk
streaming pula baca Quran. Saya kenal sangat beliau ni sebab beliau seorang yang rapat juga dengan saya daripada beliau kecil lagi. Sehinggalah beliau berjaya menjadi seorang hafiz dan sekarang ini dapat menjadi seorang doktor berkhidmat untuk masyarakat sebagai seorang frontliner. Jadi beliau akan kongsikan pengalaman beliau kepada kita pada hari ini, bagaimana pengalaman beliau mengendalikan kes-kes COVID, dan beliau akan menunjukkan kepada kita sudut pandang ilmu-ilmu kedoktoran yang sesuai untuk kita bicarakan pada hari ini, insyaAllah. Berbalik kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu berkenaan tentang isu COVID-19 dan juga isu vaksin, yang mana kita sedia maklum bahawa isu COVID-19 ni memang dah 2 tahun, hampir 2 tahun kita duduk dalam suasana ini. Bermula daripada bulan 1, bulan 2 tahun lepas, bulan 3 tahun lepas kita lockdown, sehingga 3-4 bulan. Lepas tu buka sekejap, kes bertambah. Bila boleh rentas negeri, kes makin bertambah. Kemudian ada lockdown pula ataupun PKP 2.0, dan kini kita berada pada fasa PKP 3.0. Tapi isu COVID-19 ini menjadi isu yang sangat hangat kita tengok dari pelbagai sudut pandang, pelbagai isu lah. Bila bercakap tentang COVID-19 ini, tutup masjid, tak boleh pergi masjid, madrasah-madrasah tahfiz terpaksa ditutup, sekolah-sekolah terpaksa ditutup, dan menimbulkan pelbagai polemik. Jadi saya ingin mengajukan soalan untuk yang pertama ini kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusri Mazlan. Jadi doktor, kalau kita melihat tentang COVID-19 ini, masih ada lagi di kalangan masyarakat kita yang masih lagi kurang faham dari sudut bagaimana Islam melihat wabak penyakit yang melanda negara ini. Dan walaupun isu wabak ini bukan hanya berlaku di zaman kita, berlaku di zaman-zaman sebelum ini, namun seolah-olah gambaran masjid tutup, tak boleh semayang rapat-rapat, ini menjadi satu benda yang baru, memang baru di kalangan masyarakat, sehingga mengatakan ianya merupakan satu kemurkaan Allah, merupakan satu lari daripada sunnah. Adakah betul perkara ini perkara yang baru, ataupun ada dalam sejarah-sejarah terdahulu di zaman sahabat-sahabat tabi'in, termasuk di zaman Rasulullah SAW sendiri, bagaimana mereka menghadapi isu wabak ini? Silakan Dr. Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya yang saya hormati, Ustaz Syarul Qarnain, sahabat panel Dr. Akmal Hakim, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada malam ini dalam satu forum yang membicarakan berkenaan dengan isu COVID, yang mana rata-rata saya rasa maklum tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton dan pendengar telah pun mengetahui banyak cerita berkenaan dengan isu-isu balak dan penyakit yang telah berlaku pada zaman dahulu kala. Sebahagiannya menjadi bala kepada satu-satu kaum, dan sebahagiannya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk saya kupas perkara tersebut, saya rasa sudah maklum, terutamanya di kalangan para asatizah
ustaz dan ustazah berkenaan dengan isu sejarah dan peristiwa yang berkait dengan ujian Allah Subhanahu wa taala daripada zaman nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah pada zaman kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang saya muliakan. Kita boleh titik tolak daripada sepotong ayat Al-Quran untuk kita buka perbincangan kita pada malam ini, iaitu ayat daripada surah Al-Baqarah. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat ini biasa kita dengar, terutamanya para hufaz Al-Quran. Biasa kita mengulang Al-Quran dan ayat ini adalah ayat yang rasanya semua orang ingat, iaitu berkenaan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan isu cerita pada zaman dahulu adakah berlaku balak atau sebagainya, saya rasa dan yakin tuan-tuan dan puan-puan yang menonton dan mendengar pada malam ini semua sudah mengetahui. Cuma kita mengambil satu pendekatan daripada Al-Quran yang menyebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, di situ ada dua penegasan. Yang pertama dengan lam. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kalau kita mengaji ilmu balaghah, dipanggil ia adalah insya'iyah atau kalam insya'i, iaitu berupa adanya huruf penegasan daripada Allah. Yang kedua, Allah menggunakan perkataan nabluwannakum, iaitu dengan nun yang membawa erti li ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dan sungguh pasti nabluwannakum, kami, yakni ramai seolah-olahnya. Nabluwannakum, Allah menambah satu lagi taukid, iaitu dengan nun taukid as-saqilah. Dua taukid di situ. Di samping Allah menggunakan perkataan nun, huruf nun, iaitu dengan membawa makna li ta'zim, mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pasti kami akan menguji siapa? Kum di situ. Artinya kamu semua. Tak kira siapa sahaja akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicuba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau kita mengaji ilmu nahu, dikatakan sebagai syai' itu adalah sebahagian daripada isim nakirah. Isim nakirah ala sabilil badal. Kemudian pula kalau kita bawa kepada usul fiqh, dikatakan dia bersifat mutlak. Bisyai'in, dengan sesuatu. Maknanya Allah akan menguji dan pasti menguji setiap orang daripada kita semua dengan sesuatu. Apa dia? Minal khawfi wal ju'. Itu keterangan tentang syai' dalam Al-Quran tersebut. Iaitu berupa ketakutan. Ketakutan yang khusus. Itu digunakan alif lam. Alif lam yang membawa makna, apabila alif lam disambung dengan mufrad, maka artinya umum. Ketakutan yang akan melanda, ketakutan yang tidak dispesifikkan apakah jenis ketakutan tersebut, tapi ada ketakutan.
Walju' dan juga kelaparan. Wa naqsin, ini kalau kita mengaji nahu dikatakan ataf atau maktuf kepada maktuf alihnya, yaitu syai'. Allah akan uji juga dengan kekurangan minal amwali wal anfusi was samarat, daripada harta benda, daripada jiwa-jiwa, dan juga daripada hasil-hasil buah-buahan. Artinya, kalau kita melihat kepada konteks ini, selaku seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada wujudnya sifat-sifat Allah, yaitu apabila Allah mengatakan sesuatu dan perkataan itu datangnya daripada Allah, maka perkataan itu pasti akan terjadi. Dan apatah lagi bila Allah mendatangkan di dalam ayat tersebut dengan beberapa taukid seperti ayat ini. Artinya, ketakutan itu tidak semestinya kerana COVID. Ketakutan itu tidak semestinya kerana ada kezaliman yang berlaku terhadap diri dia. Ketakutan itu tidak semestinya terjadi disebabkan oleh ancaman terhadap keluarganya dan terhadap diri dia. Tetapi ketakutan itu bersifat umum. Apatah lagi kita berada pada akhir zaman, iaitu di zaman ini pelbagai peristiwa, pelbagai perkara yang telah disebutkan melalui lidah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kekurangan para alim ulama. Maka ujian yang seperti ini, ketakutan-ketakutan ini termasuklah ketakutan disebabkan oleh wabak penyakit. Dan ujian ini, ujian yang datang daripada Allah ini, ianya akan dianggap, akan dirasakan nikmat di sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh ulama sufi. Ya, mereka mengatakan seolah-olahnya Allah mengatakan begini, yaitu Allah mendatangkan sesuatu kepada manusia berupa balak dan bencana. Tetapi manusia pengaduannya bukan kepada Allah. Allah memberikan pelbagai nikmat kepada manusia, tetapi terima kasihnya tidak kepada Allah. Bila diuji dengan balak bencana, kembalinya tidak kepada Allah. Dia pergi kepada makhluk yang lain. Apabila Allah meletakkan perasaan dalam hati manusia untuk berdoa, untuk bermohon, tetapi tidak bermohon kepada Allah, bermohon kepada yang lain. Walhal segala ujian, segala balak bencana itu datangnya daripada Allah. Tapi manusia tidak kembali semula kepada Allah. Maka dengan sebab itu, kita sangat yakin bila Allah mengatakan pasti Allah akan mengenakan cobaan kepada semua manusia, maka kita sangat berkeyakinan ujian itu pasti akan tiba. Namun Allah menyambung, wabasyiris sabirin, berikanlah wahai Muhammad berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu apa dia? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah tatkala menimpa mereka musibatun oleh satu musibah. Satu musibah menimpa sahaja orang yang sabar, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, para pendengar yang saya muliakan, kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid, yaitu ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir.
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba, tidak menimpa, min musibatin, daripada satu musibah, fil ardi wala fi anfusikum, pada muka bumi ini dan pada diri-diri kamu semuanya, illa fi kitabin, melainkan fi kitabin, ianya dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum ianya terjadi. Maknanya, segala musibah, segala balak bencana, segala ujian daripada Allah, sama ada dikenakan di atas muka bumi, seperti banjir, seperti kemarau, ekonomi dan sebagainya, wala fi anfusikum, termasuk yang kena pada diri kamu sendiri, berupa penyakit, berupa bakteria, berupa virus dan sebagainya yang menimpa kamu, kesemuanya itu telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Ini perbahasan yang panjang berkenaan dengan ilmu usuluddin. Min qabli an nabra'aha, sebelum, maknanya kami mewujudkan dia, sebelum kami lepaskan dia, sebelum kami wujudkan dia, yakni musibah tadi sebelum diturunkan kepada manusia, ianya telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, tidak kembali kepada Allah, sombong lagi, walaupun ditimpa dengan pelbagai jenis bencana dan wabak, tidak kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Likaila inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya perkara itu bagi Allah sangat mudah. Perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa dia? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak berputus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan apa yang kamu peroleh, kamu tidak akan terlampau gembira, membanggakan diri dan sebagainya. Sedangkan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan dua ayat ini, cukup bagi kita bahawasanya kita berkeyakinan yang pertama tadi, isu COVID itu adalah isunya ujian Allah kepada semua manusia. Dan Allah telah menjanjikan dengan Allah mendatangkan huruf-huruf taukid Nampaknya ada gangguan internet daripada Dr. Yusri kita. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi perbincangan dengan beliau selepas beliau masuk kembali. Jadi jelas melalui apa yang telah dibicarakan oleh Dr. Yusri Mazlan sebentar tadi, bagaimana dalam ayat Quran sendiri menjelaskan perkara ini memang perkara yang telah diberi penjelasan yang jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sila Dr. Yusri, ada terputus line tadi. Silakan sambung. Terputus line. Ya. Silakan. Maknanya tadi itu yang kedua, pertama tadi ianya satu cubaan daripada Allah. Yang kedua, kita kena pegang bahawasanya segala telah pun tertulis. Maknanya kalau seandainya kita ditimpa penyakit dan sebagainya, mana yang pergi menghadap Allah Ta'ala, mana yang sakit, mana yang sihat, kesemuanya telah ditetapkan oleh Allah. Namun pegang baik-baik dengan ahli sunnah wal jamaah, iaitu usaha itu mesti kita laksanakan, tetapi pergantungan hati kita adalah kepada Allah dari sudut keputusan. Nampaknya ada masalah lain lagi, Dr. Yusri kita hilang tiba-tiba, tidak mengapa, insyaAllah. Jadi apa jelas apa yang telah dinyatakan oleh Dr. Yusri berkenaan tentang isu ini, dan isu ini bukannya isu baru,
telah pun digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digambarkan oleh Rasulullah SAW, dan ia merupakan sama ada merupakan satu musibah, bala ataupun merupakan satu ujian yang ditimpa kepada manusia. Okey, Dr. Yusri, ada masalah lain sikit? Sila mungkin boleh ada apa? Okey, silakan. Saya ingat sampai situ je lah. Maknanya saya simpulkan tadi 2 perkara tadi. Mana saya serahkan kepada moderator kita. Baik, Assalamualaikum. Jadi doktor jelas kan, maknanya benda ni bukan barulah, satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada berbentuk bala ke musibah ke, dan juga merupakan satu ujian. Jadi kita dengan pelbagai isu berkaitan COVID ni, Dr. Yusri, mungkin saya belum jawab satu soalan daripada penonton kita ni. Masjid tak boleh buka, kilang boleh buka, tak boleh kita mengadakan aktiviti di masjid kerana COVID, SOP dan sebagainya. Jadi semua isu itu ada dalam masyarakat kita, namun itulah satu bentuk ujian yang kita nak tak nak kita perlu berhadapan. Dan insya-Allah nanti kita akan tanya lagi pada Dr. Yusri, sementara Dr. Yusri selesaikan masalah lain dia, sekejap terputus dan sekejap ada. Jadi saya nak beralih kepada doktor muda kita, iaitu Dr. Akmal, yang mungkin dah tak sabar-sabar untuk berbicara pada malam ini. Jadi Dr. Akmal ni seorang frontliner dan saya percaya beliau sekarang ni sibuk. Di Melaka pun banyak kes, dan di negara kita sekarang ni tak macam dulu. Ju' wal al-khawf wal ju' yang dikatakan oleh Dr. Yusri itu begitu kuat melanda masyarakat kita pada hari ini. Hari ini saja ada 6,000 lebih kes, malam 5,000, hari ini 6,000, 5,000, 6,000, 2 minggu ni 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, banyak kes ini. Jadi mungkin Dr. Akmal boleh beri gambaran sebagai seorang frontliner yang berada di lapangan, sejauh mana teruknya kes COVID ini. Adakah ianya betul-betul teruk, ataupun orang-orang yang duduk rumah ni dia banyak main Facebook, main Instagram ni, dia bercakap dalam komen je lah, tapi dia tak pernah berada di lapangan, tak pernah mengendalikan kes-kes COVID, mungkin tak pernah pun, ada setengahnya tak pernah jumpa pun orang yang kena COVID, dengar-dengar saja, tetapi dia cukup handal bermain dengan keyboard, mengatakan pelbagai perkara. Jadi mungkin Dr. Akmal boleh jelaskan sebagai seorang pegawai perubatan bagaimana isu COVID ni, sejauh mana teruknya dan bagaimana kita perlu mengambil tahu perkara ini. Silakan Dr. Akmal. Okey, jam. Sila doktor buka mic. Okey, dengar suara Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi bismillah walhamdulillah, kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kita peluang untuk bernafas dan bertemulah, walaupun bukan secara fizikal pada alam maya sahaja, tapi alhamdulillah ini semua nikmat, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih lah dan berbesar hati atas jemputan guru saya lah, Ustaz Syahrul Karnain, guru saya yang banyak membimbing daripada sekolah rendah lagi lah, tentang hafazan Al-Quran, sampai sekarang lah, masih guru saya sampai sekarang. Jadi alhamdulillah, dan hari ini kita dihubungkan dengan topik semasa,
topik yang keadaan semasa yang saya tak kata hangat, dia memang sentiasa hangat pun. Daripada mula berlaku sejuk sekejap dan sekarang pun tengah mengganas semula. Cuma kita tengok kembali kepada apa yang disebutkan oleh Dr. Yusri sebentar tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah Taala ni nak menguji manusia dengan dia datangkan ketakutan, datangkan lapar, datangkan kekurangan dari segi orang kata naqsin minal amwal, kurangnya harta, dan rezeki lah, wal anfusi wal anfusi was samarat, buah-buahan. Jadi semua itu saya boleh kata terangkum bukan sahaja pada musim wabak ketika ini, dan juga pada sebelum-sebelumnya jugalah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, pada zaman Nabi Musa, kaum ketika itu diuji dengan taufan, fa'arsalna alaihim tufan wal jarada wal qummal wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Diuji dengan taufan, dengan tumpahan darah, dengan belalang, dengan katak dan sebagainya. Jadi itu bentuk ujian pada zaman itu. Dan pada zaman kita melihat, dan kita pun tengah hidup pada zaman sekarang ni, Allah Ta'ala datangkan ujian kepada kita dengan sekecil-kecil makhluk. Kalau kita tengok virus ni, kita tak nampak pada mata kasar pun. Jadi berbalik kepada COVID ni, secara khususnya, secara ringkasnya, dia mula dikenali dan mula didiagnose first case yang positif pada Disember 2019 lah, di Wuhan, China. Dan pada masa itu kira macam hanya dekat sana je lah, kesnya merebak, dan disebabkan tak ada masih ada kelonggaran pada masa itu, kita tidak memandang kepada ialah satu wabak yang baru, dan kita rasa macam mungkin ni batuk sesama biasa je. Jadi pergerakan lintas negara dan negeri masih berlaku dan menyebabkan dalam masa yang sekejap sahaja, bulan 12, bulan 1, bulan 2, even bulan 1, kalau tak silap saya dalam hujung bulan 1 kes tu dah sampai ke Malaysia lah. Dan seringkas je lah saya cerita timeline dia. So kita ada 22 kes, and then tak ada kes. Kemudian bulan 3 WHO mengisytiharkan ini sebagai pandemik. Pandemik ni bermaksud wabak yang sedang melanda seluruh dunia, merentas sempadan lah. Ada banyak istilah lah yang doktor pakar kita tetapkan, contohnya endemik, pandemik, epidemik, tapi yang ni pandemik lah. Pandemik maksud keseluruhan lah, merentas negara dan negeri. Ialah China, Malaysia, US, semua kena lah kan. And then kita dikenakan sekatan pergerakan bermula bulan 3, kes naik sampai beratus-ratus dan turun sekitar Syawal, Jun 2020 kita berjaya capai angka kosong, dan kemudian kita dibebaskan untuk bergerak kembali dengan saranan SOP daripada kerajaan dan Kementerian Kesihatan. Malangnya ialah Allah Ta'ala dah uji kita balik. Kita dilanda semula dengan gelombang. Yang pertama gelombang yang bermula pada Februari, Mac, and then gelombang kedua banyaklah kaitannya dengan pilihan raya negeri Sabah, pembukaan kilang dan ketidakpatuhan SOP dan sebagainya. Termasuk juga kelonggaran tu daripada segi kita sendirilah, kebanyakan rakyat Malaysia. Ramai yang patuh, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih. Tapi ramai juga antara kita yang masih tidak kurang cakna dengan kata pematuhan ke diri sendiri dan tentang SOP. Kemudian kita ada PKP 2.0. Saya boleh katakan pada masa sekitar bulan 12 2020, sebelum tahun ni lah, sebelum Januari 2021. Pada masa itu kalau kita di klinik nak menggambarkan macam saya nak bandingkan keadaan masa tahun lepas dengan tahun ni. Pada masa itu kalau di klinik kesihatan kita hanya macam
contohnya lah sampling kalau kita dapat paling banyak sehari pun mungkin tak lebih 50 orang sama ada saringan kepada kontak rapat ataupun kepada biasanya kontak rapat lah untuk nak isytiharkan kluster dan sebagainya tu. And then kalau paling banyak pun biasanya melibatkan saringan berkelompok yang ada di tahanan contohnya depo tahanan, penjara ataupun kilang lah sebab melibatkan pergerakan pekerja yang banyak, pergerakan manusia yang banyak. Dan kebanyakan kilang kita pula pada masa itu, bukan sekarang pun lah bukan pada masa itu, sekarang pun masa tu kira ramai warga asing, yang warga asing ni sangat bila kita buat postmortem sekarang dah bulan 6 kan, bulan 5, bila kita buat postmortem balik warga asing pada ketika itu sangat susah untuk kita terapkan SOP dan sebenar-benarnya lah sebab mereka asramanya terhad, tempat duduknya padat, mungkin satu rumah kalau kita sekeluarga mungkin 4-5 orang kan, ataupun paling ramai pun ialah mungkin dah mencapai 10 orang satu rumah. Tapi warga asing dalam keadaan yang padat, kebersihan tak terjaga dan sebagainya, kadang buat asrama je. Jadi benda-benda itu semua tidak memungkinkan untuk SOP tu dipatuhi dengan sempurna. Ditambah pula dengan kita yang sedikit longgar, kita pun yang kita rasa macam kes dah kurang, kes dah okey, dan kita pun rasa macam sedikit selesa dengan keadaan tu, menyebabkan antara kita pun saya rasa pemerhatian peribadi saya lah bila berkunjung ke pasar raya, beli barang dan sebagainya, kita dah tak ada kita dah rasa macam tak perlu jarak penjarakan sosial. Kebanyakan antara kita pun kalau berjumpa boleh bersalaman dan sebagainya kan. Then masuk Januari 2021, Februari, Mac. Masa tu kes dah start banyak dan peningkatan yang dia turun sekejap sebab kita dah ada kesedaran PKP 2.0 tu. Kita pun dah belajar daripada kesusahan yang kita alami, khauf, ketakutan, juk, kelaparan dan kekurangan harta benda yang ada pada PKP 1 tu kita dah rasa di rezekinya berkurang dan sebagainya. Jadi kita belajar sikit lah dan menurun sekejap, tapi kelonggaran diberikan semula lepas tu dan kita bergerak bebas, balik beraya dan sebagainya, kes naik balik. Jadi saya baru ni ada hadir satu webinar yang dianjurkan oleh KKM yang melibatkan tentang dia buat postmortem lah, basically syarikannya postmortem tentang apa yang sebenarnya yang berlaku, adakah kita gagal, adakah kita sedang mengawal dan sebagainya. Majoriti yang merumuskan kita sebenarnya setiap gelombang yang berlaku tu semuanya berpunca kepada pergerakan manusia yang banyaklah dan tidak terkawal. Bila start Januari, Februari, sekolah pun dah buka. Kalau sebelum ni kita tengok tahun lepas, daripada Mac 2020 sampai Disember 2020, pelibatan kes kanak-kanak, saya cerita pasal kematian, satu kes kematian kadang-kadang hanya 3 orang sahaja daripada Mac 2020 sampai Disember 2020. Tapi dalam masa 5 bulan yang pertama ni untuk 2021, betapa saya nak gambarkan teruknya perkembangan COVID dan berbahayanya perkembangan COVID kita di Malaysia ni. Jumlah kematian dalam masa 5 bulan je yang inilah, dan saya rasa lebih kurang 8,000 kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19 lah. Dan ada, kalau sebelum ni daripada sebelum tahun 2020 tu kita jarang ataupun saya rasa hampir tak ada lah kita dengar kanak-kanak yang dimasukkan dekat ICU untuk kategori 4 dan 5 jangkitan yang teruk lah, memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Tapi masuk je Januari 2021 sampai Mei 2021, lebih kurang 8,000 jangkitan yang ada pada kanak-kanak sahaja. Jadi kita dan kematian melibatkan kanak-kanak bawah 5 tahun dalam masa 5 bulan ni lebih kurang 3 orang kalau tak silap saya lah. Jadi dan kes kita pun tengoklah, kalau dulu sebelum ni kita tengok nak sampai 1,000 pun susah kan. Tapi sekarang yang paling tinggi 8,000, 9,000 pun ada kan. Sekarang mainan dekat 5,000. Macam hari ni saja setakat yang saya tengok tadi kita dah mencecah 640,000 kes yang dilaporkan, dan hari ni 5,671.
dan kematian pada hari ini pun mencatatkan 73 kematian, which is memang ramai lah kematian. Dari segi teruknya, tak teruk, data kita dah banyak setiap hari, KKM dah siarkan macam dia macam ni, indikasi untuk kita kata teruk satu-satu penyakit ni bila kita yang antara satu indikasi mudahnya ialah pada keperluan penggunaan unit rawatan rapi yang memerlukan rawatan pernafasan, yang memerlukan alat bantuan pernafasan lah. Basically apa-apa penyakit kalau dia tak mengundang kepada ketidakupayaan sistem dan organ dalam badan untuk berfungsi, kita tak kata dia macam kritikal lagi ataupun nazak lagi dan sebagainya. Jadi bila keupayaan unit rawatan rapi kita, saya bagi contoh, kalau sebelum ini sebelum raya bulan 5 hari tu kita dah mencapai hampir 90% dan penggunaan ICU yang memerlukan rawatan bantuan alat pernafasan melebihi 50%. Kalau sebelum wabak ataupun sebelum boleh kata Disember 2020 lah, kita tak pernah capai angka 10% pun. Masa tu dah letih lah, tapi belum capai angka 10%. Tapi bila dah sampai Mei 2021, angka itu dah sampai 50%. Yang kita tahu kalau siapa yang pernah masuk ICU, yang ada keluarga pernah masuk ICU, rawatannya sangat rapi, seorang nurse jaga seorang patient, dan kalau kita tengok dekat sekeliling dulu, kalau saya dekat hospital, kalau orang ICU macam-macam kita kena tengok lah, dari segi ubatnya, dari segi darahnya, dari segi air kencingnya dan sebagainya. Kadang-kadang dia memerlukan untuk kita cuci darah, mana teruk. Dan rawatan ICU tu kira rawatan yang paling muncul lah, mana nak menentukan teruk tak teruk tu. Sekarang ni ward dekat hospital pun baru banyak dah ditukar kepada ward COVID, yang asalnya hospital pun dah tak boleh menampung jumlah pesakit biasa, hospital ditukar kepada hospital COVID. Jadi banyak yang nak kata teruk, memang sangat-sangat teruk, dan kita mesti sedar lah kita sedang berada dalam fasa wabak yang sangat melarat lah. Untuk perbandingan wabak ni, saya bawa contoh sikit lah wabak yang pernah melanda dunia lah, saya sebut pandemik lah. Ada yang paling besar dalam sejarah ialah kita panggil Black Death. Berasal dia Black Death ni daripada bubonic plague. Masa tu kematian pun dah boleh mencecah sampai daripada 100 ke 200 juta kematian lah masa tu, lebih kurang kurun ke 14. And then kalau dalam kurun ke-20 kita ada start flu pandemik ni, daripada seawal tahun 1918, 1956 sampai sekarang 1968. And then pandemik yang tak berkesudahan lagi, HIV AIDS lah, yang mencatatkan kematian hampir 37 juta lah, seluruh dunia. Jadi kalau nak bandingkan dengan kematian yang kita ada sekarang ni, kita tak nak lomba lah pun. Kalau boleh, okay, memang kita terima ajal dan maut itu di tangan Allah Ta'ala. Kita pun tak boleh nak kata fa'idha ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tak boleh nak lengah kan, tak boleh nak awalkan pun kalau datang satu ketentuan Allah Ta'ala. Tapi di sana ada ikhtiar lah kepada kita untuk kita cuba mencegah dalam keadaan keupayaan dan keilmuan manusia yang ada. Contohnya sekarang ni satu dunia yang dah dijangkiti COVID lebih kurang 175 juta dan mencatatkan kematian lebih kurang 3.8 juta. Yang kita boleh cegah dengan kesedaran manusia, dengan kurangnya pergerakan macam sekarang lah sepatutnya, dan sekarang pun dengan vaksin yang dah ada, kita cubalah untuk tidak menerjahkan diri kita ni kepada kebinasaan lah. Kebinasaan yang sekarang ni macam ni lah, dari sudut kegagalan organ berfungsi dan akhirnya mengakibatkan kematian. Ini semua boleh dicegah lebih awal lah, dengan kesedaran dan dengan langkah pencegahan awal yang kita boleh ambil lah, seperti yang dah disarankan oleh Kementerian Kesihatan dan kerajaan kita daripada mula-mula lagi pandemik ini berlaku. Jadi berapa minit ni moderator? Masih panjang-panjang nak cakap ni. Okey, Dr. Akmal, jelas penjelasan telah diberikan oleh Dr. Akmal petang tadi bagaimana keadaan sebenar kita yang berada di rumah. Ya. Kita yang berada di rumah ni mungkin tak nampak daripada tahun lepas. Kita tahu benda tu teruk.
Tapi oleh kerana kita mungkin tak pernah berada di hospital melihat tempat berlakunya COVID tersebut, unit rawatan rapi yang dikatakan sekarang ni Lembah Kelang sudah melebihi satu musibah ataupun satu keadaan yang melanda. Jadi jelas melalui penjelasan Dr. Akmal sebentar tadi, bagaimana sebenarnya teruk, memang teruk keadaan di hospital, keadaan di pusat-pusat kuarantin yang menerima ribuan pesakit pada tiap-tiap hari, menerima ratusan kematian. Kita dengar kawan-kawan kita yang mengendalikan jenazah COVID pun memang tak cukup tangan siang dan malam untuk mengemumikan jenazah-jenazah COVID. Tempat penyimpanan mayat pun, jenazah pun tidak mencukupi sehingga terpaksa ambil kontena. Jadi situasi tersebut sangat teruk. Jadi perlu ada kesedaran kepada kita untuk menghentikan pandemik ini. Dan kita berharap melalui total lockdown yang dilakukan pada hari ini, ditambah lagi 14 hari sehingga 28 hari bulan ini, mampu melandaikan lengkup COVID-19 tersebut. Dan salah satu apa yang diusahakan oleh kerajaan sekarang untuk menyelesaikan masalah COVID, vaksin. Sekarang kita dah masuk pusingan kedua, kita akan berbicara tentang vaksin. Vaksin, kerana isu vaksin sekarang ni isu yang besar yang menjadi masalah kepada pihak kerajaan, kerana kerajaan mensasarkan untuk rakyat Malaysia sekurang-kurangnya 80% untuk divaksin supaya timbulnya imuniti kelompok tersebut. Namun sehingga hari ini kadar pendaftaran untuk vaksin masih lagi rendah, terutama di negeri-negeri pantai timur, negeri-negeri orang Melayu, negeri-negeri orang Islam, kerana adanya isu berkaitan tentang vaksin ni. Jadi saya nak beralih kepada Dr. Yusri Mazlan kita. Jadi doktor saya tak pasti dah kena vaksin ke belum, tapi saya masih lagi menunggu, tak dapat panggilan lagi, dan kita di Permata Persatuan Tahfiz pun tengah usahakan dengan persatuan-persatuan negeri supaya guru-guru tahfiz kita juga diberi keutamaan untuk divaksin, supaya kita dapat membuka kembali madrasah-madrasah tahfiz kita. Saya sendiri masih menunggu. Jadi bagaimana doktor melihat tentang isu vaksin ni? Saya faham dalam situasi kita hari ni kita panggil istilah khilaf. Khilaf, ada yang terima, ada yang tak terima vaksin, dan di peringkat fatwa sendiri mengharuskan penggunaan vaksin ini. Namun ada sekelompok golongan yang tidak boleh menerima, dan bila tidak menerima tu, tak menerima untuk diri dia tak apa, tapi menggambarkan perkara itu salah. Mengambil vaksin itu perkara yang salah, ataupun saya ikut perkataan haram. Pemikiran begini. So bagaimana kita nak memahami pemikiran orang begini, doktor? Dan bagaimana kita nak memberi kefahaman walaupun benda tu khilaf, sekiranya wujud ancaman-ancaman sebegini, kita perlu melihat juga pandangan ulul amri di sini, dan bagaimana sekiranya kita ada di antara kita memang ada pandangan yang tak boleh nak menerima vaksin ni, apakah yang boleh dibuat ataupun boleh dari segi pandangan agama yang boleh kita muadalah ataupun kita dapat meraihkan dan dalam masa yang sama dapat menyelesaikan isu COVID ni. Silakan Dr. Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Syarul Qarnain, sahabat panel Dr. Akmal, hadirin hadirat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkenaan dengan isu vaksin, sebenarnya perkara ini dah dibincangkan di peringkat Majlis Fatwa, Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan. Dan saya salah seorang yang terlibat selaku ahli majlis, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Sembilan, membincangkan berkenaan dengan isu vaksin. Adakah dianya halal, yakni harus digunakan ataupun tidak. Jadi kita merujuk kepada satu kertas fatwa, kertas muzakarah, iaitu berkenaan dengan beberapa perkara yang dicatat dalam perbincangan berkenaan dengan isu vaksin.
Yang pertama sekali, saya simpulkan sahaja, iaitu sumber vaksin itu hendaklah daripada bahan-bahan yang suci dan tidak najis. Itu yang pertama sekali. Iaitu berpunca daripada bahan-bahan yang suci dan tidak najis. Namun untuk menentukan kesucian sesuatu dan tidak terkait dengan najis, ini tidak mampu atau keluar daripada kemampuan ahli agama, dan mereka perlu merujuk kepada pihak yang lebih berautoriti, iaitu mereka yang berkecimpung secara langsung dalam bidang perubatan dan kajian yang berkaitan dengan masalah virus. Itu pertama sekali yang buat vaksin ini. Dan kita kena berhubung dengan mereka dan mereka menerangkan kepada kita tentang sumber-sumber dia. Yang kedua, seandainya tidak dapat dielakkan, kena juga menggunakan sumber yang tidak halal atau mudahnya sumber yang haram, maka di situ agama kita membenarkan atas dasar darurah. Perkara ini menjadi perbahasan panjang di kalangan para alim ulama kita. Kalau boleh kita melihat kepada perbahasan ilmu usul fiqh, beliau membahaskan berkenaan dengan al-azimah war-rukhsah. Al-azimah itu berarti al-hukmu thabit ala wifqid dalil, iaitu satu hukum yang sabit bertepatan dengan dalil. Contoh boleh kita bawa di sini, itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir ila akhir ayah. Itu diharamkan ke atas kamu semua, yaitu al-maitah, bangkai, waddam, dan darah, wa lahmul khinzir, dan juga daging babi. Maka ini jelas dipanggil al-azimah. Satu larangan yang jelas, yang sabit dengan dalil, yang mengatakan bahawasanya perkara itu diharamkan ke atas kita. Satu, maknanya haram, disabit dengan nas yang jelas, nas yang tidak dapat ditakwil lagi, dan perkataannya adalah hurrimat, diharamkan. Namun di sana, walaupun ada dalil yang mengatakan demikian, namun ada dalil yang bersifat marjuh, yang bersifat lemah. Sedangkan dalil azimah dikatakan dalil yang rajih. Rukhsah, dia tidak boleh jikalau tidak ada dalilnya. Seperti seseorang itu, dia mesti menjaga diri dia, menjaga kehormatan dia. Akan tetapi, dalam keadaan terdesak, bolehkah dia melacur? Melacur itu tidak ada dalilnya. Bahkan, dalil yang melarang itu jelas. La taqrabuz zina. Tidak, jangan kamu hampiri zina. Kalau kita tengok kepada ayat tersebut, mutlaqun nahyi yufidu lil hurmah. Iaitu mutlak, atau kita kata kemutlakan larangan tersebut membawa erti haram seseorang itu mendekati zina. Mafhumnya adalah dekat tidak boleh melakukan apatah lagi. Dipanggil qiyasul aula. Lebih daripada itu maka dilarang. Kalau dekat pun tak boleh, melakukan lebih teruk daripada itu. Seperti kata kepada ibu bapa pun tak boleh, memukul apatah lagi. Maka kalau tidak ada dalilnya, itu bukan rukhsah. Dia kata kenapa dia berzina, kenapa dia melacur. Kerana rukhsah untuk dia, kena menjaga periuk nasi dia, menjaga kelangsungan hidup dia, maka terpaksa menggadaikan maruah dia, yang mana Islam suruh menjaga maruah. Sehingga kan kalau seandainya seseorang itu diugut, kalau seandainya kamu tidak merogol atau memperkosa seseorang, maka kamu akan dibunuh. Tidak boleh merogol orang lain. Walaupun kamu dibunuh sekalipun. Itu kehormatan yang mesti dijaga. Sebab itu rukhsah dikatakan al-hukmu sabit, satu hukum yang sabit
bidalilin, ada dalilnya, ala khilafi dalilin akhar, tapi berlawanan, kontra dengan dalil yang rajih li'uzrin, kerana ada keuzuran. Maka dalam keadaan larangan daripada Allah, tidak boleh makan bangkai, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan daging khinzir, tetapi pada masa yang sama, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Oleh kerana itu, dikaitkan dengan kaedah-kaedah lagi pula yang bersifat aghlabiyah, kaedah-kaedah fiqh, maka dikatakan ad-dararu yuzal, la darar wala dirar, dan al-masyaqqah tajribu taysir, al-amru idza daqat tasa'a, dan berbagai lagi. Banyak lagi kaedah-kaedah fiqh yang mereka gali daripada kitab para ulama, daripada hukum yang telah sedia ada, maka diadakan satu kaedah. Diadakan kaedah-kaedah yang mengatakan pada saat seseorang itu dalam keadaan darurat, maka diharuskan untuk mengambilnya, untuk mengambil, kita katakan perkara yang haram tadi. Seandainya dikatakan vaksin itu daripada perkara yang haram. Tetapi yang dikabarkan kepada kita setakat ini, belum ada laporan yang mengatakan ianya bersumberkan daripada iaitu benda-benda yang haram. Tapi seandainya ada orang mengatakan dia haram, sumbernya haram, maka disitulah dikatakan ad-darurah. Konsep darurah itu terpakai. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha, dan kalau seandainya perlu mengambilnya, maka sekadar yang perlu. Perlu berapa dia? Sekadar yang dibenarkan oleh Kementerian Kesihatan, contoh dia. Baik. Kemudian pula lagi, kalau seandainya ada dua, satu haram dan satu halal, sudah pasti ambil yang halal dan jangan ambil yang haram. Tetapi setakat yang kita tahu, setakat yang dikhabarkan kepada kita, tidak ada unsur-unsur yang diharamkan. Ini saya dengar, ini dibentangkan kepada kita sebelum kita membincangkan, sebelum kita putuskan dalam mesyuarat fatwa di Negeri Sembilan. Saya ambil cakap ni kerana Negeri Sembilan sendiri. Dan kemudian berdasarkan kaedah-kaedah itu, kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut, dan kewajipan kita hifzun nafsi dan sebagainya, maka ulama memutuskan seandainya diperintahkan untuk mengambil vaksin tersebut, maka umat Islam wajib mengambil vaksin tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW menyebutkan as-samu wa ta'ah ala mar'il muslim fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah aw kama qala, yaitu mendengar dan patuh taat kepada perintah daripada pemerintah ala mar'il muslim, sama ada perkara itu kamu suka atau perkara itu kamu tidak suka, kena taat dan dengar. Selama mana perintah itu bukan perintah berunsur maksiat, apatah lagi perintah kerana ingin membaikkan masyarakat. Dan kita mendapati hampir satu dunia ulama memutuskan bahawasanya keharusan menggunakan vaksin tersebut. Maka bila mana pemerintah satu-satu negara telah mewajibkan, maka wajib bagi mereka berada di negara tersebut mengikuti perintah tersebut. Dan perkara itu adalah berdasarkan kepada maslahat, kepada kepentingan umat Islam itu sendiri. Jadi katakan kaedahnya, tasarruful imami 'ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Pengelolaan imam, pemimpin atau pemerintah 'ala ar-ra'iyah terhadap rakyatnya, manutun bil maslahah, tergantung di atas satu maslahat, yang maslahat itu kembali kepada rakyat dia. Maka dengan sebab itu saya tak berhajat nak membentangkan, iaitu berkenaan dengan perbincangan yang begitu mendasar berkenaan dengan vaksin. Tapi cukup kita katakan bahawasanya ulama kita tidak kurang hebatnya
dan ulama-ulama di dunia Islam juga tidak kurang hebatnya. Mereka itu boleh kita katakan hampir-hampir majoriti mengatakan bahawasanya vaksin itu harus diambil sama ada dia berasal daripada yang halal atau sebaliknya. Kalau halal, maka tidak ada perbahasan di situ, maka kita perlu ambil. Kalau perkara itu dikatakan berpunca daripada yang haram, kita kembali kepada al-azimah dan juga ar-rukhsah dan juga tadi kaedah fiqh, maka kita mengatakan bahawasanya kalau seandainya kita berpeluang untuk mengambil, maka kita perlu mengambil demi untuk keselamatan diri dan juga kita menjaga keselamatan orang lain. La darar wa la dirar, tidak boleh mudarat diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Maka disebabkan kadang-kadang kita yang bermasalah, akhirnya kita akan menyebabkan orang lain bermasalah. Itu dilarang. Dan kalau seandainya kita berpenyakit, maka kita kena ikut step yang ditetapkan agar diri kita tidak terus bermudarat. Jadi itu sebahagian pendapat saya bentangkan serba sedikit. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Yusri, sangat jelas tuan-tuan. Jadi saya minta sangatlah yang mana-mana yang mengambil maklumat-maklumat yang tidak pasti dan ragu tersebut, tolonglah buka minda, tanya dan juga dengar pandangan alim ulama kita. Contoh seperti Dr. Yusri, seorang yang hafiz, yang hafal Quran, yang juga mahir dalam ilmu fiqh, terlibat dengan jawatan fatwa di Negeri Sembilan, sangat memahami isu-isu berkaitan tentang vaksin ini. Dibahaskan begitu panjang. Bukannya ulama kita ni main sembrono melepaskan hukum. Tidak. Dan kita kena faham perbincangan itu dibincangkan boleh dikatakan di setiap negeri dan disimpulkan juga dan dibincangkan juga di dalam majlis fatwa kebangsaan dan juga dibincangkan lagi di peringkat-peringkat negara-negara lain, Arab Saudi, negara-negara lain, yang dibincangkan bukannya oleh doktor-doktor perubatan. Tak, doktor perubatan hanya menyampaikan maklumat, tetapi yang membuat keputusan ialah alim ulama kita. Jadi jelas bagaimana pendekatan yang diambil untuk menerima, mengharuskan vaksin tersebut dan bagaimana sekiranya ianya merupakan satu perkara yang penting, kerajaan boleh mewajibkan pengambilan vaksin tersebut demi mencapai matlamat keselamatan dan kesihatan rakyat. Jadi ini sangat jelas tuan-tuan. Dan kalau kita melihat sendiri pun keberkesanan vaksin ni alhamdulillah. Sekala dahulu kita mungkin ragu-ragu, tapi hasil dapatan, kajian dan juga pelaksanaan di negara-negara lain, terutama negara-negara maju, alhamdulillah mendatangkan hasil yang sangat baik. Contohnya di negara-negara US, UK yang sekarang dah tidak ada dah sifar dah kematian tuan-tuan. Kita ni dah duk ratus-ratus meninggal hari-hari ni, dia orang ni dah tak ada kematian dah. Jadi insya-Allah kita akan beralih pula Dr. Akmal, Dr. Perubatan Al-Hafiz kita. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan senario bagaimana vaksin ni, keselamatan vaksin ni, mungkin boleh ambil senario-senario di dunia, negara-negara yang telah pun melakukan proses vaksinasi ni yang lebih awal lagi, bagaimana penerimaan, bagaimana keselamatan vaksin itu sendiri dan bagaimana kita nak menolak pandangan-pandangan yang banyak dinyatakan di dalam media-media sosial tentang isu keselamatan vaksin. Ada macam-macam lah, pakcik, makcik kita kat kampung, orang asli kat kampung yang begitu takut dengan vaksin, susah nak memujuk. Apatah lagi kalau ada anak sendiri yang mungkin anti vaksin, memang tak vaksin lah. Tak apalah, biarlah saya ni dah nak mati dah, biarlah tak payahlah vaksin. Saya cakap pakcik, kalau pakcik mati terus tak apa. Tapi kalau pakcik kena COVID, silap-silap pakcik mati seorang-seorang. Masuk wak, tak boleh jumpa anak. Kalau kita mati kerana vaksin, mati anak-anak ada. Tapi kalau mati kerana COVID, yang banyak berlaku bukan main-main dah. Memang meninggal seorang diri, ke bumi seorang diri, masuk liang lahat seorang diri, dan anak-anak tidak ada peluang, keluarga tidak ada peluang untuk melawat, untuk menyempurnakan jenazah ibu dan ayah mereka. Bayangkanlah. Dan kita cukup bimbang tuan-tuan, kalau mak ayah kita tak nak vaksin, anak-anak yang balik ke rumah tersebut juga boleh membawa kuman ataupun COVID tersebut. Jadi mungkin Dr. Akmal boleh jelaskan perkara ini supaya kita semua ataupun terutama makcik-makcik, pakcik-pakcik kita kat kampung boleh yakin
tentang apa nama keselamatan vaksin. Silakan, Dr. Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Jadi terima kasih untuk soalan pada question kedua ni tentang isu vaksin. Betul seperti yang diajukan oleh Al-Fali Tuan moderator kita, memang vaksin ni cabaran barulah, cabaran baru. Kalau sebelum ni kita doktor-doktor ni ataupun petugas kesihatan berhadapan juga dengan isu vaksin, tapi hanya berkaitan seputar isu vaksin kanak-kanak lah, bayi sampai umur setahun 6 bulan dan seterusnya lah, vaksin di sekolah dan sebagainya. Jadi bila wujud satu penyakit baru yang kita anggap wabak dan juga didahului oleh wabak-wabak sebelumnya yang kita dah tak tengok dah pun sekarang ni, banyak wabak-wabak ini dicegah dengan pemberian vaksin. Saya sebagai doktor perubatan, saya tidaklah mengatakan, ini disclaimer lah, saya tidaklah mengatakan bahawa vaksin itu membawa 100% pencegahan. Kita tidak ada istilah guarantee 100%, 100%. Kita masih yang saya nak orang faham, dekat Malaysia sekarang ada ramai doktor perubatan yang beragama Islam, dan yang faham agama pun ramai, macam Dr. Yusri cakap tadi, memang kita dalam kalangan ulama pun bukan calon-calon juga di Malaysia ni. Jadi kita dalam kalangan doktor di Malaysia pun kita tidak mengatakan apa pun rawatan lah, dia bukan sekadar vaksin saja. Dia tidak membawa kepada 100% langkah pencegahan ataupun langkah rawatan. Di mana kita tak dapat nak lagi, itu hanyalah ikhtiar semata-mata, ikhtiar manusia yang terhad dengan keilmuan dan kemampuan akal fikiran yang sangat terbatas yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Itu saya punya stand lah. Kalau orang kata doktor ni 100% sangat asyik cakap vaksin ni okey semua. Tak. Kita sebagai doktor kita meletakkan vaksin ni hanya pada kadar ikhtiar sahaja, yang menyembuhkan, yang mengizinkan jangkitan dan yang mengizinkan kesembuhan itu semua daripada Allah Ta'ala. Itu kita kena pegang lah, dan saya rasa boleh hampir majoriti semua doktor Muslim kita di Malaysia pun berpegang macam tu. Tak kata doktor Muslim je, termasuk doktor non-Muslim juga macam tu. Kita so far tak adalah yang meyakini 100%. Jadi vaksin ni kalau saya ambil, kita flashback ke belakang sikit lah, sejarah vaksin, penyakit-penyakit yang banyak menjejaskan ketamadunan dan sejarah peradaban manusia. Sebagai contohnya penyakit polio, cacar, smallpox, yang kita pun kalau tak salah saya lah, lebih kurang dalam sekitar tahun 70-80 macam tu dah diisytiharkan kita bebas daripada contohnya penyakit polio. Kita pun dah tak dapat tengok lah sekarang ni macam mana sengsaranya budak yang membesar kalau dia ada penyakit polio. Kita dah tak dapat tengok lah, sebabnya kesedaran mak-mak ayah kita, datuk nenek kita dulu, bila disarankan untuk vaksin anak-anak sedari daripada bayi lagi, semua hantar vaksin. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Ta'ala. Itulah semua. Jadi banyak lagi lah penyakit-penyakit lain, contohnya influenza yang tadi saya ceritakan, macam yang ada yang sampai boleh membunuh sampai berjuta-juta manusia. Vaksin influenza pun dah ada, vaksin apa lagi, kalau ikut yang program vaksin yang budak tu lah, ikut bulan ni ada vaksin dan sebagainya. Jadi kita pun dah tak dapat tengok dah sejauh mana tahap kerosakan penyakit itu kepada manusia lah, contohnya pada budak-budak lah. Jadi melihat kepada perkembangan COVID-19 ni yang sangat mudah merebak dan sangat mudah mengakibatkan kematian kepada mereka-mereka yang mungkin kurang daya tahan badan, ataupun memang kalau jenis yang sekarang pun dah ramai yang meninggal dalam keadaan muda dan tak ada penyakit pun. Izin Allah Ta'ala, kita berserah, memang kalau Allah Ta'ala kata tak ada penyakit, umur muda, baru dia 24, tak ada penyakit apa-apa, kena COVID dan meninggal, kita pun tak tahu. Jadi
Allah Ta'ala datangkan kepada manusia itu, kepada doktor-doktor ni, kepada pakar pengkaji kita semua dengan satu ilmu vaksin yang boleh mencegah. Maksudnya secara ringkas saya cakap vaksin ni lebih kepada kita memperkenalkan mungkin tidak keseluruhan, bukan keseluruhan virus dalam badan kita, tapi sebahagian daripada virus tersebut diinjek masuk dalam badan dan badan membentuk imuniti, badan kenal sistem badan ni. Kita ada banyak sistem cara imuniti badan untuk menghasilkan antibody ketahanan. Jadi kita mengenalkan badan kita dengan virus tersebut dan akhirnya badan membentuk satu imuniti, dan akhirnya kalau kena jangkitannya sebenar, maka kesan dia ataupun simptom dia ataupun sejauh mana perkembangan penyakit itu dalam badan tidaklah melarat sehingga perlu masuk ke ICU sehingga memerlukan bantuan pernafasan. Jadi begitu kata secara ringkasnya vaksin ini memberi daya tahan badan itu. Jadi ramai yang berusaha tentang vaksin macam tadi Dr. Yusri dah sebut tentang status halalnya, status yang dah dibincang oleh ulama-nya, status yang dah diperhalusi. Saya membawa contoh, saya ingat seorang guru saya di Mesir dulu, nama dia Syekh Dr. Yusri Al-Hasani. Beliau bukan seorang doktor perubatan, pakar bedah, dan beliau juga merupakan seorang Syekh Azhar yang sangat alim dalam bidang hadis, qiraat. Dia doktor perubatan ni, saya pun belum alam lah. Harapnya sampai ke tahap itu, tapi keilmuan beliau masya-Allah. Dan jika kita nak kata macam banyaklah yang paling ketaranya mengatakan bahawa COVID-19 dan vaksin ini semua agenda Yahudi. Saya baru cek dalam Google sekejap tadi, coverage vaksin di Israel, kalau kita kata ni agenda Yahudi, Israel negara Yahudi, coverage vaksin di Israel sahaja dah mencecah 60-70% lah. Kalau ikut 60-70% coverage di salah satu negara ni dah tak perlu social distancing, dah tak perlu pakai mask. Kadar jangkitan pun dah, saya rasa kalau tak silap mungkin dia dah cecah ada 0 cases sehari, kalau ada pun dalam mungkin 3-4, satu angka je lah untuk jangkitan baru. Jadi banyaklah rumus-rumus ataupun kita dengar daripada sumber yang kita tak pasti. Sedangkan pakar-pakar kita pun dah, pakar-pakar perubatan pun dah banyak cuba mendekati masyarakat dengan medium yang ada sekarang. Facebook, kita terangkan vaksin ni macam mana tindak balas kepada badan manusia dan macam mana dia bertindak sebagai satu langkah pencegahan yang kita, macam saya kata kita ramai orang tanya kalau kena vaksin, kalau dah ambil vaksin pun boleh kena jangkitan COVID lagi. Betul. Dia tidak menghalang jangkitan tu berlaku, tapi kalau jangkitan tu berlaku tahap kemerosotan badan yang bertindak balas terhadap jangkitan tu taklah seteruk yang kalau kita tak ambil macam sekarang lah. Saya nak cerita, tadi saya nak tambah sikit, saya tak sempat cerita masa yang persiapan pertama tadi, betapa daripada bulan 5 sampai bulan 6 bila cuti raya dalam hujung minggu 5 hari macam tu kan, dan bila balik lepas raya tu betapa meningkatnya kes-kes kematian yang baik kematian tu dibawa ke klinik untuk disahkan kematiannya dan akhirnya kita buat test dan memang positif, dan banyak juga kes kematian di rumah yang melibatkan macam panggil ambulans, paramedik pergi sahkan kematian di rumah lah, dan bila di postmortem memang positif COVID. Saya boleh kata pada 2 minggu pertama tu memang boleh kata setiap hari akan ada saja kematian tersebut berlaku. Macam kalau kita dengar biasa mati dia kat hospital je lah kan, untuk COVID masuk hospital, masuk ICU, tak boleh nak di reversekan keadaannya kepada yang biasa dan meninggal kan, sampai 100 kes sehari yang meninggal. Tapi ini meninggal di rumah. Jadi ini membawa satu kebimbangan yang kalau dan kebimbangan ini berasas, dan saya tengok, kita sendiri tengok petugas kesihatan yang di pusat vaksin sendiri tengok bila meningkatnya kes kematian ni, datang rasa takut dalam diri manusia ni. Kalau sebelum ni isu pendaftaran vaksin Mas Sejahtera tu macam kita tengok vaksin ni kalau kita buka pada awal tu
banyaknya slot-slot kosong yang kadang-kadang orang datang tanya dekat pusat vaksin, kita boleh walk in je, awak masuk je lah, nama dah memang tak ada orang datang pun, tak ada orang daftar tapi tak datang pun. Tapi bila meningkat sikit kes kematian, meningkat kes dan jangkitan dan sebagainya, kita tengok pendaftaran tu sangat memberangsangkan lah. Walaupun ada lagi sebahagian antara kita yang masih mungkin ragu-ragu, mungkin wallahualam kita ni ada pepatah Arab kata kita ni bermusuhan dengan apa yang kita tak tahu. Dan kalau kita kena tahu, dalam Al-Quran cakap fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak nak cari kat doktor, kita guna istilah macam, kita selalu guna hujah yang macam, oh ini semua merosakkan agama, ini semua merosakkan jati diri kita sebagai muslim, ini semua agenda Yahudi. Kalau tak nak tanya doktor, tak yakin doktor, ulama-ulama kita pun ramai yang kita boleh fikir, kita boleh percaya, contohnya Dr. Yusri ataupun ramai lagi ulama mufti wilayah semua keluarkan kenyataan dan mereka telah duduk berbincang semeja sebulat suara menyatakan vaksin hukumnya harus, boleh diambil, sumbernya halal dan memang untuk menjaga kemaslahatan dan kehidupan manusia. Jadi pada saya kalau kita masih lagi ragu-ragu dengan vaksin ataupun sebagai satu langkah pencegahan, salah satu langkah pencegahan, tidak saya kata memang itulah salah satu langkah pencegahan, tapi sebagai salah satu langkah pencegahan, kita sebenarnya berperang dengan diri kita sendirilah. Kita seolah meletakkan hijab antara kita dengan diri kita ni dengan satu benda yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada kita, dan dengan kita ambil vaksin tu, kita pun boleh jadi asbab kebaikan untuk orang lain. Jadi saya macam dengan perkembangan dengan apa mereka peningkatan kes yang berlaku, peningkatan kematian yang berlaku, memang kita tengok manusia ni mudah mudah disentuh dengan agama lah. Kita harap para agamawan boleh bersama kita untuk menerangkan lagi hukum vaksin ni. Lepas tu orang kita ni mudah disentuh dengan ketakutan. Kes meningkat, kematian meningkat, orang takut, orang daftar. Jadi kita harapnya peningkatan dan kesedaran manusia akan terus berlaku dan kita dapat mencapailah matlamat imuniti berkelompok yang sekarang ni kalau tengok kanak-kanak belum boleh divaksin lagi, belum boleh divaksin yang bawah umur 16 tahun. Jadi sebenarnya tanggungjawab itu kembali kepada kita, umur 16 tahun, 18 tahun ke atas ni, untuk menjaga komuniti kita supaya kita dapat wujudkan imuniti berkelompok dan menjaga golongan-golongan muda ni yang akan jadi pewaris kita lah pada masa hadapan. Jadi itulah kot seputar untuk isu vaksin. Ya. Terima kasih Dr. Akbar, penjelasan yang jelas pentingnya vaksin ni. Jadi kita harap kita dalam hal ni boleh bersatu hati, kita berpegang kepada pandangan alim ulama kita, pakar-pakar kita, dan dalam masa yang sama kita mendengar juga pandangan-pandangan doktor-doktor perubatan yang mengkaji tentang perkara-perkara ini, supaya kita dapat sama-sama membantu untuk kita menyelesaikan masalah ni tuan-tuan. Kita pun dah tak larat dah sebenarnya. Saya pun terlibat secara langsung dengan madrasah tahfiz, mahamad tahfiz. Jadi sangat memberi kesan kepada semua peringkat. Tuan-tuan bayanglah, masjid dan sekolah pun terpaksa ditutup. Jadi kita tak nak tengok dah benda ni. Dan kalau ini vaksinasi tak boleh berlaku ataupun kita masih lagi bermasalah dengan vaksin ini, kita bimbang masalah COVID ni tak selesai. Dan kita pun telah melihat negara-negara lain yang terlibat dengan proses ni, alhamdulillah atas izin Allah, mereka dapat menyelesaikan masalah COVID. Dan cukup saya baru ni tengok sahabat-sahabat saya di Australia, masa raya hari tu, saya tengok dia orang punya khutbah raya. Tengok dia orang keadaan mereka dah tak pakai mask. Mask pun hanya bagi mereka yang bergejala sahaja. Duduk semayang rapat-rapat. Jadi dekat Malaysia kita duduk sibuk. Kenapa negara orang kafir boleh semayang rapat-rapat? Bukan masalah itu. Masalahnya mereka dah selesai. Mereka tak ada dah masalah COVID ni. Dah berjaya diselesaikan. Dah tak ada kes sehingga mereka boleh duduk seperti biasa. Jadi kita nak kembali ataupun nak kembali seperti biasa. Rindu sangat dah rasanya nak semayang rapat-rapat, boleh bersalaman dengan jiran-jiran tetangga, boleh berpelukan dengan tuk-tuk saudara kita dah 2 tahun tak jumpa ni. Jadi inilah kita punya satu alternatif
yang kita harapkan dan telah dibincangkan, dan insya-Allah kita sama-sama sambut. Jadi untuk akhirnya saya bagi peluang kepada setiap ahli panel 2-3 minit untuk memberi khulasah dan juga mungkin bagaimana kita melihat peranan kita lah, terutama para hufaz sebagai penyampai maklumat kepada masyarakat. Kita ada lebih kurang hampir lebih 8,000 guru-guru tahfiz yang berada di seluruh Malaysia. Kita ada lebih daripada 60,000 pelajar-pelajar tahfiz. Kita ada lebih daripada 1,300 mak-mak tahfiz yang boleh memainkan peranan untuk membantu pihak kerajaan dan juga untuk sama-sama menyelesaikan masalah COVID ni. Kita mulakan dengan Dr. Yusri. Silakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit sekadar peringatan untuk diri saya dan para pendengar, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, kalau kita melihat kepada firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati. Artinya mati itu adalah perkara yang pasti. Kematian sama ada disebabkan oleh COVID atau kematian disebabkan oleh sebab-sebab yang lain. Dan kesihatan tubuh kita ini sama ada disebabkan oleh senaman, disebabkan oleh mengambil vaksin, dan apa juga sebab-sebab yang menyumbang ke arah itu, sewajarnya kita kembalikan kepada Allah. Ajal itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan kesihatan itu juga diberikan oleh Allah. Di samping kita berusaha dan berikhtiar dengan pengambilan vaksin contohnya, dengan kita menjaga SOP contohnya, pada masa yang sama pegangan hati kita jangan lepas daripada Allah. Karena seandainya kalau kita melihat segala-galanya kita khawatir bila Allah memberikannya kepada kita dan kita tidak dapat nak menguruskan. Sebab itu dalam satu doa dikatakan, iaitu Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhanku, jangan kau serahkan urusan itu kepada aku walau sekelip mata sekalipun. Urusan mentadbir kehidupan. Jangan satu masa seolah-olahnya Allah mengatakan kamu begitu nampaknya tidak berpegang kepada agama. Akhirnya Allah suruh kita sendiri yang menguruskan. Maksud saya begini, iaitu apabila kita menghadapi situasi ini, pegangan hati ini jangan lari daripada berpegang kepada Allah. Usaha dan ikhtiar itu wajib. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi pada masa yang sama pegangan ahli sunnah juga, cek dalam kitab-kitab tauhid mengatakan demikian. Usaha ikhtiar daripada manusia itu tidak akan merubah takdir dia. Tidak dapat memberi sebarang kesan kepada kehidupan dia. Kerana ikhtiar, tapi jangan lupa kita berpegang kepada Allah. Teruskan usaha, teruskan ikhtiar, tapi jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita berdoa dan sebagainya. Tuan-tuan, yang terakhir, jaga amalan kita, jaga Al-Quran kita, ya, wirid-wirid kita jangan ditinggalkan. Kerana itulah peneman kita nanti. Tak kisahlah sama ada kematian disebabkan apa sahaja, yang pentingnya adalah kita berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruskan beramal, dan jangan sekali-kali kita merasakan kita yang mampu untuk menyelesaikan kesemuanya, kerana kesemuanya datangnya daripada Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yusri atas ingatan yang begitu mendalam kepada kita, supaya kita semua apa-apa pun saja yang berlaku, ujian yang ditimpa oleh Allah SWT. Mungkin hari ni COVID, tahun depan COVID-20, COVID-21, kita pun tak tahu akan datang. Kita tak lari daripada
amalan dan juga kita punya menggantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kepada Dr. Akmal, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Jadi untuk itulah peranan hufaz ataupun hafiz Quran, guru-guru belajar. Satu yang saya ingat dulu pesan salah seorang guru Quran saya lah, selain daripada Ustaz Syarul Karnain, guru Quran lain yang pesan orang yang menghafaz Quran ni digelar Ahlul Quran dan Ahlullah. Jadi yang pentingnya lah macam Dr. Yusri cakap Al-Quran merupakan macam kita punya zikir terpenting apa yang kita hafaz kita jaga dalam nak mendepani wabak, musibah dan sebagainya. Kebergantungan tu memang betul, kita kena letak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia yang menjadikan virus, dia yang mengizinkan virus menjangkiti tubuh badan manusia. Kalau masuk virus dalam badan pun tapi tak diizinkan Allah Taala untuk berjangkit, tak berjangkit. Dari segi akidah kita dan macam saya cakap tadi, apa perawatan dan langkah pencegahan yang diperkenalkan oleh doktor sekalipun kita tidak meletakkan itu adalah 100% sebagai benda yang boleh menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfi, Allah Taala juga yang menyembuhkan. Jadi saya ingat dulu kalau di Mesir saat macam apa-apalah kemudaratan atau musibah yang melanda negara pada masa itu, sebagai contoh pada masa itu saya berpeluang dengan revolusi Mesir, Husni Mubarak jatuh, naik Mursi jatuh, naik Sisi, dan banyaklah pandangan-pandangan yang macam yang mengganggu keselamatan negara pada masa itu. Para ulama-ulama ni dan orang-orang yang berilmu ni, ilmu-ilmu sana tidak lari daripada melazimi Al-Quran. Kalau contoh ulama hadisnya, mereka akan ada pembacaan hadis, khatam kitab Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya. Jadi untuk peranan kita para hafiz Quran ni, saya rasa kita boleh yelah, sementara nak menunggu vaksin dan sebagainya, kita pun boleh berusaha dengan usaha kita yang kecil, dengan harapan Allah Ta'ala memandang usaha kita tu. Kita ulang hafazan, kita jaga hafazan kita baik-baik. Semoga dengan keikhlasan kita, dengan kesungguhan kita tu, Allah Ta'ala izinkan wabak ini berakhir dan angkat wabak ini daripada muka bumi, insyaAllah. Jadi itu sajalah kot yang saya rasa peranan kita yang mungkin ialah madrasah tak boleh buka. Tapi sebenarnya Al-Quran tu berada di mana-mana, di rumah kita pun ada, di pejabat kita pun ada. Jadi di mana-mana kita boleh melazimi, dan semoga Allah Ta'ala angkat musibah ni daripada umat, insyaAllah. Terima kasih kepada Dr. Akmal atas kulasah dan juga bagaimana kita sebagai al-hufaz memainkan peranan. Kita meraihkan pandangan-pandangan, meraihkan pelbagai pendekatan-pendekatan untuk kita menyelesaikan masalah. Kalau sekiranya perlu vaksin, kita meraihkan vaksin. Kita menerima pandangan-pandangan ulama, tapi apa pun yang berlaku kita tak boleh lari ataupun kita tak boleh lupa. Semuanya yang berlaku itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya mampu merancang, segalanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, benar, kita menerima segala cara kaedah sebagai satu bentuk usaha, dan kita meraihkan usaha tersebut, kerana itulah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak menyerahkan kepada takdir semata-mata, walaupun itulah takdirnya, tapi apa pun, tiada orang pun mengetahui apa yang berlaku, apa sebenarnya takdir dia sendiri. Dan Allah SWT mengajari kepada kita untuk sentiasa kita berusaha, dan selebihnya kita memperbanyakkan bergantungan kita kepada Allah SWT. Jadi itu saja untuk perbincangan kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusri Mazlan Al-Hafiz dapat bersama kita dalam kesibukan beliau. InsyaAllah akan datang kita akan jemput lagi, mungkin buat kuliah khusus dengan Dr. Yusri kita, perbincangan yang sangat baik. Kepada Dr. Akmal Hakim kita, teruskan perjuangan anda, frontliner, hufaz yang berada dalam frontliner,
doktor-doktor hufaz kita harap suatu hari nanti mereka-mereka inilah yang menduduki tempat-tempat penting dalam dunia perubatan yang berada di jawatan-jawatan sebagai ketua pengarah dan sebagainya, supaya dapat mengimbangi dari segi keperluan keagamaan, keperluan kepada perubatan itu sendiri, dan kita doakan semua frontliner kita ini sentiasa diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari Jumaat depan dengan tajuk yang lain insya-Allah. Dan untuk satu iklan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada hari esok kita ada program taklimat berkenaan tentang beasiswa dan juga kemasukan ke universiti bagi pelajar-pelajar lepasan SPM. Jadi mana-mana yang ingin menyertai program kita pada hari esok, tadi saya tengok pendaftaran dah lebih 316 orang peserta. Kita akan Zoom pada hari esok bersama dengan 7 IPT. Jadi boleh daftar lagi insya-Allah. Kita punya limit Zoom kita sehingga 1000 orang. Boleh lagi untuk bersama-sama untuk program kita, dan ikuti media permata kita, ada pelbagai program yang kita buat dalam tempoh lockdown ni secara online. Jadi insya-Allah kita sama-sama mohon doa kepada Allah Subhanahu Taala supaya musibah COVID-19 ini jauh daripada kita insya-Allah. Wallahu alam. Kita akhiri dengan kalimah yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.